geng, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam channel MC Dynamic. So hari ni geng hari ni kita akan membincangkan 10 perkara yang anda perlu tahu sebagai seorang welder beginner. Okay, so apa benda yang 10 perkara yang anda perlu tahu tu geng? Okay, tanpa melengahkan masa, let's go kita deep into this geng. Okay geng, yang pertama iaitu ciri-ciri ataupun faktor keselamatan adalah perkara yang paling perlu dititik beratkan geng. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan keselamatan? Okey, safety dalam welding. Okey geng, safety dalam welding ini pertama iaitu dari segi kelengkapan kita lah sebagai welder, iaitu PPE kita punya rubber glove, kita punya coverall, kita punya helmet untuk welding, face shield kita. Okay, and then apa kasut, apa benda yang tak terbakar, itu kita punya PPE, Personal Protective Equipment. Okay, next, safety iaitu dari segi environment untuk kita welding tu. Okay, so kita kena tahu ada pengudaraan yang baik. Itu semua adalah perkara-perkara yang penting lah. Dan kita punya persekitaran welding tu mempunyai ground yang okay. Ada ground untuk buat welding, semua ada complete. Okay, so itu merupakan first perkara yang anda perlu tahu. Okey geng, tak perlu melengahkan masa. Perkara yang kedua iaitu anda perlu set up consumable. Okey, contoh consumable ni iaitu barang-barang yang boleh digunakan lah. Maksudnya yang boleh digunakan dan dia akan habis. Contoh dia, okey, saya bagi kepada stick welding. So stick welding ada electrode, betul. Electrode welding tu iaitu consumable electrode. So anda perlu sediakan apa benda yang anda perlu ada sebelum start welding tu. Okay, so contoh MIG, anda perlu sediakan dia punya nozzle, dia punya contact tip, apa semua, electrode. Anda perlu sediakan dia punya gas. Kalau untuk TIG argon gas semua kena ready dulu. MIG pun kena carbon dioxide gas, kena ready dulu, tank apa semua, setup. Itu merupakan consumable setup lah. Yang nombor 2. Okey geng, kita pergi kepada perkara nombor 3. Okey, perkara nombor 3 ni iaitu kebersihan. Adalah perkara yang penting lah, kebersihan workpiece. Maksudnya workpiece ni tak ada apa-apa seperti debu, okey, apa-apa contaminated lain lah. Benda-benda yang ada duduk atas kita punya workpiece tu tak nak ada geng. Kita kena pastikan workpiece kita bersih sentiasa geng, okey workpiece kita bersih sentiasa. Supaya kita punya welding memang akan jadi cantik lah untuk proses welding tu. Okay, next kita perlu tahu about voltage. Okay, kita kena tahu untuk welding stainless steel, voltage berbeza dengan welding mild steel ataupun aluminium. Setiap material ada punya voltage tersendiri untuk welding ni. Okay, so itu anda perlu take in mind. Anda perlu take note dulu sebelum welding. Anda kena study dulu apa benda yang anda perlu gunakan, material apa thickness material anda. So semua tu akan berbeza voltage geng Okay, itu anda perlu tahu dulu untuk setup welding machine anda. Okay, next iaitu anda perlu tahu there's a different type of welding. Nombor 5 maksudnya anda perlu tahu ada pelbagai jenis welding. Okay, kita bagi pada 3 yang commonly use geng 3 yang commonly use iaitu TIG, MIG dan stick welding. Itu 3 yang commonly use. Okay, untuk industrial finishing, good finishing, kita pakai TIG. Untuk MIG, standard industrial construction, pakai MIG. Okay, lepas tu yang ketiga iaitu electrode stick welding tu, flux tu, electrode flux welding tu. Okay, itu memang standard. Dari zaman sekolah lagi, korang kalau ambil welding ke apa-apa, ambil kemahiran hidup, korang akan belajar start dengan stick welding dulu. Lepas tu baru ke advance MIG. Last sekali TIG. TIG ni memang orang kata apa, yang paling berseni, kita pakai TIG geng. Itu paling profesional lah. Maksudnya dia punya level by level. TIG tu memang salute lah geng. Okay, ada fakta yang ke-6. Okay, fakta ke-6 iaitu user interface. Apa maksud user interface ni? User interface ni maksudnya dalam welding machine anda, dia ada nak setting voltage, ada nak setting dia punya apa macam-macam dia punya current apa semua kan.
Okey, kat situ ada mesin yang advance. Dia akan detect workpiece. Letak torch, dia detect workpiece apa, dia jalan berapa voltage, dia akan detect automatic. Okey, ada yang macam bukanlah advance, maksudnya mesin-mesin yang medium range. Maksudnya anda kena setting sendiri, depends on anda punya berapa thickness anda, berapa anda punya apa, anda punya material apa. So anda kena setting sendiri anda punya welding machine tu. So kepada basic beginner welder anda kena belajar satu mesin dulu. Okey, anda setting belajar satu mesin dulu. Lepas tu anda boleh pergi ke next mesin. Starting daripada mesin yang paling low sampai yang paling senang. Jangan start dengan senang geng. Jangan start yang terus advance. Korang start daripada bawah sampai atas, korang akan tahu semua mesin welding untuk setting geng. Itu yang penting. Alright, start dari bawah geng. Jangan nak lompat-lompat, tak mau geng. Okey, perkara nombor 7 geng. Nombor 7. So nombor 7 ni geng nombor 7 ni iaitu material welding anda. So material welding anda apa maksudnya kat sini? Kat sini maksudnya material welding macam saya cakap sebelum-sebelum ni, perkara ni dia macam berkait geng 10 perkara ni berkait. So nombor 7 iaitu material ni, kita cerita pasal kita mempunyai pelbagai jenis material geng untuk welding Ada stainless steel, ada aluminium, ada apa, copper pun boleh welding. Apa jenis metal sekalipun kita boleh welding. So kat situ anda perlu tahu setiap material tu ada different properties yang anda perlu study dulu. Contohnya material stainless steel, apa yang terbaik untuk kita welding stainless steel? Kalau saya akan cakap TIG sebab finishing dia akan cantik. Kalau titanium, apa anda perlu buat kalau nak welding titanium? TIG juga. So untuk pakai apa, standard metal, kalau anda untuk buat production apa semua anda perlu pakai apa? Kalau bagi saya pakai MIG. MIG welding. Kalau untuk basic learning, kita pakai stick electrode. Ataupun kalau dekat environment yang dimanakan material tu adalah mild steel dan environment tu agak harsh maksudnya kita kena welding above head, above head welding. So kita pakai stick welding. Stick welding memang boleh buat macam-macam jenis. Orang kata apa? Position. Position geng berbagai jenis position. Okey, fakta nombor 8 geng Fakta nombor 8 lebih kepada diri welder sendiri, iaitu anda perlu sentiasa rasa selesa dalam buat welding. Anda perlu rasa selesa. Kenapa penting anda perlu rasa selesa? Okey, first, welding ni anda perlu fokus Anda perlu fokus untuk buat welding. Itu paling penting. Anda perlu fokus betul-betul, baru anda punya workpiece cantik. Kalau anda, contohlah anda buat welding dekat tempat yang memang sangat bising sangat bising, anda tak boleh nak fokus, work environment dia memang out, so sangat bising so sangat bising apa semua orang rasa pening apa semua nak buat so itu memang akan effect anda punya welding. Ini untuk beginner geng Ni saya cerita ni geng, ini untuk beginner. Kalau anda dah pro welder, memang underwater pun anda balon, anda pro welder. Tapi ini cerita pasal beginner, anda perlukan fokus dalam tempat environment yang baik. Lepas kita dah start daripada first tadi daripada first kita cerita pasal safety apa semua, everything. So sekarang ni kita dah habis welding. So nombor 9 fakta nombor 9 ni iaitu penyelenggaraan geng. Okey, penyelenggaraan anda kena tahu. Mesin welding adalah sebuah mesin geng. Apa-apa jenis mesin dalam dunia ni pun geng perlu ada penyelenggaraan. Okey, so kalau macam mesin welding, dia ada daily penyelenggaraan, harian, mingguan, bulanan, tahunan, ada macam-macam jenis. So anda perlu keep on track dalam maintenance mesin anda supaya mesin anda boleh berjalan dengan sangat baik geng Tak ada maksudnya nanti esok fail, lusa boleh pakai balik, tulat fail balik. Kita tak nak benda-benda tu berlaku. So anda perlu maintenance daily. Contoh consumable kena tukar setiap kali guna, tengok dah rosak kita tukar terus. Apa-apa benda perlu grease, kita greasekan dia. Okey,
itu adalah benda yang paling penting untuk penyelenggaraan mesin geng untuk penjagaan mesin supaya welding anda berjalan lancar. Alright, so kita pergi kepada fakta yang terakhir, yang ke-10. Dia agak plot twist geng plot twist. Sebab apa? Fakta pula. Okey, perkongsian yang ke-10 ni geng iaitu dia akan merungkap semua aspek daripada 1 sampai 9 tadi geng. Okey, so 1 sampai 9 anda perlu take note everything. Anda perlu tahu sebagai seorang welder. Anda beginner tak ada masalah, anda perlu take note one by one sampai 9 perkara tadi. So insyaAllah and anda boleh buat dengan baik. Okey, itu saja. Take note everything. Korang study, korang practice. Maybe korang akan jadi professional welder geng. Okay geng, so itu sahaja 10 fakta beginner welder yang perlu tahu yang anda perlu tahu. Okay, kita buat perkongsian ilmu tentang dunia welding. So anda suka video ini, anda subscribe geng. Subscribe itu percuma saya pastikan anda subscribe itu percuma. Link ada di bawah. Anda hanya perlu subscribe saja geng. Okay, share, like, komen video ini. Dan kita akan berjumpa dalam video yang akan datang geng. Thank you very much geng. Okay, see you next time.